Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jumpa masa semua Puan Nora Redwan, Puan Nadia Nazar, Lily Baby, Surya Juliana, Fatinisa Bishu, Haini Hussein, Samruzia, Nuratika Roslin, Kobo Wana, Shikilicious, Fahana, Akila. Assalamualaikum semua, jemput masuk. Okey, so sementara nak tunggu yang lain masuk, InsyaAllah Hana nak ajak ramai-ramai untuk follow juga kita punya Instagram lagi satu, which is Arayan Hijrah Global Sdn Bhd. Boleh follow kita punya Telegram channel Arayan Hijrah Global Sdn Bhd. Dan juga kita punya Facebook page kan, Arayan Hijrah, dan juga kita punya YouTube channel kan, boleh subscribe Arayan Hijrah dan juga Nur Hafizah Saad. Alright, jumpa masa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hana kenakan diri sedikit lah pada yang baru join, yang tak pernah join live Hana. Hana adalah seorang admin di Arayan Hijrah yang membantu sale. So pada setiap pukul 10 pagi Hana akan live di channel IG Instagram kita Arayan Hijrah. So insyaAllah pada setiap kali Hana live, Hana akan share lah mengenai kita buat setiap hari, tetapi kita tak tahu yang ianya sunnah. Yang apabila kita buat perkara tersebut, ia boleh mendapat perkara sunnah dan sebagainya kan. Sebab apa, Hana selalu ingatkan innamal a'malu binniyat kan, setiap perbuatan kita dinilai kan, ataupun Allah Ta'ala terlihat apa niat kita sebenarnya. Contohnya kita setiap hari kita makan, setiap hari kita pergi toilet kan, pergi ke tandas, setiap hari kita pakai tukar baju, setiap hari kita pakai kasut, pakai slipper, setiap hari kita keluar daripada bilik mandi, keluar daripada bilik orang kata keluar daripada pintu rumah kan. Tetapi perkara yang kita buat setiap hari tu kita tak amalkan ianya sebagai sunnah. Maksudnya kita tak niatkan kan, perkara ni aku buat kerana sunnah, jadi kita dah rugi dekat situ, kita dah tak dapat pahala sunnah. So sebab tu setiap live Hana akan remindkan perkara yang kita buat setiap hari, yang kita boleh jadikan ianya, kita boleh niatkan ianya sebagai sunnah. Jadi bila kita buat kerana sunnah, kita akan dapat pahala kan. Dengan niat sahaja kita akan dapat pahala, insyaAllah. Alright. So sebelum ni Hana ada share beberapa, Hana ada share 6 adab sebagai seorang pelajar. Adab sebagai seorang pelajar, tak kisahlah kita belajar agama ataupun kita belajar kita belajar sesuatu ilmu lah, ilmu yang bermanfaat kan. Tak kisahlah kita belajar masak atau kita belajar menjahit kan, tu juga adalah perkara yang bermanfaat. Waalaikumsalam. So Hana just rewind lah apa yang kita pernah mention sebelum ni. Ada penuntut ilmu. Yang pertama adalah untuk kita membersihkan hati dan mengosongkan jiwa dari sifat-sifat yang buruk dan perangai yang tercela kan. Sebelum Hana start topik kita pada hari ni, Hana akan ulang
kan poin-poin yang kita dah belajar. So bila kita ulang kan, ia akan tersemat dalam hati insya-Allah. Okey, yang pertama tadi adalah untuk kita buangkan segala sifat-sifat yang tercela ataupun mengosongkan jiwa dari sifat-sifat yang buruk, kan, perangai yang tak elok. Yang kedua adalah untuk kita berniat, kan, sebagai seorang pelajar kita berniat kita menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang ketiga, mengurangkan hubungan dengan masalah-masalah keduniaan. Okey, hiraukan segala masalah keduniaan, baru kita boleh fokus dengan apa yang kita belajar. Okay, yang keempat, untuk kita amalkan sikap rendah diri, tawaduk dan menerima ilmu yang diajari oleh gurunya serta berkhidmat kepada gurunya. Maksud kita banyak bantu guru kita jika mereka memerlukan bantuan. Okay, selalu offer kita punya bantuan kepada mereka. Okay, yang kelima adalah untuk mencari manfaat di mana pun berada. Okay, tak kisah kita belajar di mana, kita mencari manfaat daripada ilmu tersebut. Yang keenam, kita menjaga masa sebaik mungkin. Okay, so insyaAllah hari ini kita start adab yang ketujuh adalah untuk kita menjaga adab dengan guru. Okay, so sebelum tu kita baca doa dulu. Semoga apa yang Hana share ni Allah Ta'ala beri kefahaman kepada kita semua dan Allah Ta'ala beri taufik dan hidayah untuk kita melakukan amal. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi barik wa sallim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Okay, Assalamualaikum Puan Nur Ziazi Aina Zira Wani. Okay, so yang ketujuh adalah untuk kita menjaga adab dengan guru. Okay, ni ada benda common lah. Okay, benda common sebagai seorang pelajar, kita perlu menjaga adab dengan guru kita. Okay, so apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali? Siapa tak pernah dengar Imam Ghazali, betul tak kan? Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, okay, dia sebut di dalam kitab dia. Okay, dalam kitab dia, nama kitab tu adalah Bidayah Al-Hidayah. Okay, Bidayatul Hidayah kan nama kitab tu. Sebanyak 11 adab, okay, yang perlu dijaga oleh murid terhadap gurunya. Okay, so dia mention dalam kitab tu ada 11 adab yang perlu kita jaga terhadap guru kita. Okay, so pada sesiapa kan yang macam dah habis belajar kan, sekarang ni tak fokus pada pembelajaran, mungkin boleh call balik kan ustaz ataupun ustazah kita punya cikgu-cikgu dahulu kan, sebab kita nak hargai mereka. Okay, itu pun adalah salah satu adab kan, untuk kita ingat kepada guru-guru kita, ingat jasa guru-guru kita kan. Tanpa mereka kita tak ada apa-apa kan, kita tak ada ilmu apa-apa pun tanpa mereka kan. Mereka adalah asbab. Okay, so yang pertama adabnya adalah adab pelajar terhadap guru. Yang pertama adalah kita mendahului memberi salam apabila bertemu dengan guru. Okay, apabila kita bertemu dengan guru, especially dekat sekolah pun boleh kan, dekat madrasah, especially madrasah kan selalunya sekolah tahfiz kita duduk bersama dengan ustazah kan. Jadi bila bertemu je dengan para asatizah kan, guru-guru kita ataupun ustaz-ustaz kita memberi salam. Kita yang start dulu memberi salam. Okay, yang kedua adalah jangan banyak berkata-kata di hadapannya. Jangan banyak cakap kan. Kita hormat, kita patuhi apa sahaja yang guru kita katakan. Okay, yang ketiga adalah kita jangan berkata perkara yang tidak diizinkannya. Yang keempat, jangan bertanya melainkan setelah mendapat keizinan daripadanya. Okay, yang keempat ni contoh macam mana dalam kelas kan. Contoh dalam kelas ataupun sekarang ni banyak online class, betul tak? Banyak online class yang kita boleh interact kan, interaksi dengan para guru kita. Tapi salah satu adab, jangan tanya sebelum kita mendapat keizinan daripada ustazah kita kan. Mungkin tengah ustazah tengah cakap, tengah mengajar, tiba-tiba kita nak selit kan. Itu dah tak beradab kan. Tunggu dulu cikgu kita buka soalan, ada apa-apa soalan baru kita tanya. Okay, itu adalah
adab terhadap para guru. Yang kelima, jangan menyangkal kata-katanya. Yang keenam, jangan memberi isyarat tentang kesalahan kata-kata gurunya kerana merasakan dirinya lebih benar dan lebih tahu. Ini perbuatan yang kurang adab dan kurang berkat. So apabila guru-guru kita sedang bercakap kan, kita jangan walaupun mungkinlah bagi kita benda tu salah, tapi jangan tegur cikgu kita ataupun guru-guru kita secara terang-terangan kan, dengan niat yang kita rasa betul lah, kita rasa diri kita ni betul kan apa yang kita nak tegur kepada guru-guru kita, tapi itu bukan adab. Sebab perkara tersebut akan mengurangkan keberkatan dan ianya juga bukanlah satu adab. So yang ketujuh, jangan berbisik-bisik dengan orang yang berdekatan dengan guru kita. Jangan bisik-bisik depan orang yang berdekatan di hadapan guru. Jangan bisik-bisik ni bukan sahaja terhadap bila kita jangan bisik-bisik ni bukan sahaja adab di hadapan guru kita, tapi juga adab kepada orang lain kan. So ada dalam satu hadis tak silap Hana tak ingat dia punya Arabic, tapi Hana ingat maksud hadis tu dia kata jangan kita bisik-bisik dekat dengan orang lain. Contohnya ada 3 orang kan, ada 3 orang, kemudian 2 orang tu berbisik-bisik antara satu sama lain. Itu adalah perkara yang kita tak boleh buat kan, sebab mestilah orang yang ketiga tu akan rasa dia ni cakap pasal aku ke kan, cakap buruk pasal aku ke. So tak boleh. Yang seterusnya, jangan berpaling ke kiri dan ke kanan daripada gurunya, tetapi hendaklah duduk dengan menjaga adab seperti mana ketika solat. Yang seterusnya, jangan banyak bertanya dengannya ketika dia keletihan. Seterusnya, hendaklah berdiri ketika gurunya baru datang kerana mentazimkannya. Dan akhir sekali, jangan berburuk sangka dengan guru apabila melihat perbuatan gurunya menyalahi pengetahuannya atau adat. Contoh, kita tak tahu pun satu perbuatan tu, contoh perbuatan tersebut kita tak komen dengan perbuatan tersebut kan, tapi guru kita buat, lepas tu kita tegur dia. Itu adalah perkara yang tak adab. Nabi SAW bersabda, hak orang yang mengajar yang dipikul oleh orang yang belajar ialah 6 perkara. Hak orang yang mengajar yang dipikul oleh orang yang belajar ialah 6 perkara. Yang pertama adalah jangan dipanggil guru dengan namanya sahaja. Contohnya nama dia Siti kan, contoh nama dia Cikgu Siti ataupun Ustazah Siti. Janganlah kita panggil dia Siti kan, tak ada adab tu kan. Macam kan guru kita ibarat ibu kita kan, ibu ayah kita di sekolah. Jadi kita panggil mereka dengan nama yang betul. Maksudnya janganlah, contoh even mak kita sendiri kan, contoh nama mak kita, contoh nama kita Nurul, contoh ni bukan nama Hana, Hana just cakap kan. Contoh nama kita, mak kita Nurul, kita janganlah panggil mak kita Nurul. Tu macam dah kawan kan. Sama juga macam cikgu. Sebila nama dia bertentangan dengan lutut gurunya. Yang ketiga, jangan duduk di tempat duduk gurunya. Tak boleh. Hana punya line okey ke atau tersangkut-sangkut? Lah Hana insyaAllah. Alright. So adab yang seterusnya terhadap guru kita, jangan duduk di tempat duduk gurunya kan. Ni common lah. Ibu masa Hana rakan-rakan dulu kan, sebelum belajar belajar dekat madrasah kan, masa sekolah rendah kan, selalu rendah dengan sekolah menengah kan. Selalu kalau cikgu keluar je daripada kelas kan, kita konon nak jadi cikgu, duduk dekat tempat cikgu kan. So itulah tak baik. Yang seterusnya keempat, jangan ketawa di hadapan gurunya. Yang kelima, jangan berjalan di hadapan gurunya. Yang akhir sekali, jangan meninggikan suara lebih daripada suara gurunya.
Okay, so kita perlu cakap baik-baik je dengan guru kita, insyaAllah. Okay, soal tu adalah itu adalah salah satu adab pelajar terhadap guru. Okay, menjaga adab dengan guru. Itulah line teruk. Line Hana ke tak pasti? Mungkin line Hana lah. Okay, yang ke-8. Okay, so adab yang ke-8, okay, sebagai seorang pelajar. Okay, yang ke-8 adalah sedikit makan dan kurang tidur. Assalamualaikum semua. Right. Assalamualaikum Puan Nana Rashid, Puan Nora Said, Puan Nina Kila, Sky Teraf. Okay, line okay tak? Agak slow lah line. Allah Akbar. Okay, tak apa ya, Ana teruskan insyaAllah. Okay, so point yang ke-8. Okay, point yang ke-8, okay, adab pelajar terhadap ilmu. Okay, adab seorang pelajar. Okay, tak kisah terhadap ilmu ataupun terhadap terhadap guru ataupun terhadap ilmu. Okay, so yang ke-8 adalah, okay, so ada satu kisah Sahnun. Okay, siapa Sahnun? Sahnun rahimallahu ta'ala. Okay, Sahnun rahimallahu ta'ala, beliau ialah Al-Imam Al-Alamah Faqih Morocco. Okay, so nama dia adalah Imam Al-Alamah Faqih Morocco Abu Sa'id Abdul Salam Ibnu Habib Tanuki Al-Qairwani Al-Maliki. Wah, panjang kan nama dia. So dia wafat pada 240 Hijrah. Okay, seorang qadi, okay, di Qairwan dan pengarang kitab Al-Mudawwanah. Okay, so dia ni seorang pengarang kitab. Okay, nama kitab tersebut adalah Al-Mudawwanah. Okay, Abu Al-Arab berkata, aku pernah, okay, so ada satu imam ni, seorang imam ni, dia berkata mengenai Imam Alamah Faqih ni. Okay, so apa yang dia kata, aku pernah bertemu dengan beliau di Sahnun beberapa ketika dan aku dapati hanya sedikit ulama yang pernah aku temui seperti beliau. Okay, so kenapa dia dipanggil Sahnun kan dengan nama Sahnun tu kan? Sebab Abu Al-Arab, satu imam ni, dia kata pada waktu ketika tu hanya sedikit ulama, okay, yang ditemui di Sahnun tersebut. Okay, seorang ahli fiqh yang menanjukkan benar-benar wara', okay, seorang yang tegas dengan kebenaran, zuhud di dunia, mengamalkan cara hidup yang kasar dari segi berpakaian dan makanan, dan sentiasa bersifat toleransi. Okay, so ni adalah Sahnun rahimahullah ta'ala. Okay, so apa yang dia pernah berkata, la yasluhul ilmu liman ya'kulu hatta yashba'. Okay, ilmu itu tidak layak bagi orang yang makan sampai kenyang. So ni kita ada pada topik sedikit makan dan kurang tidur. Okay, itu adalah adab belajar. Okay, so apa Sahnun rahimahullah ta'ala berkata, la yasluhul ilmu liman ya'kulu hatta yashba'. Ilmu itu tidak layak bagi orang yang makan sampai kenyang. Okay, di antara kata-kata hikmah Luqman Al-Hakim kan, betul tak? Maksudnya bila kita banyak makan, kita banyak tidur kan, kita kenyang, kita tidur, right? So yang antara kata-kata hikmah Luqman Al-Hakim, okay, antara kata-kata hikmah Luqman Al-Hakim, ya bunayya, okay, idam tala'atil ma'idatu namatil fikrah wa kharisatil hikmah wa qa'adatil a'dha'u 'anil ibadah. Okay, yang bermaksud, wahai anakku, jika perut telah penuh, nescaya fikiran akan tidur. Okay, so Luqman Al-Hakim terkenal kan dengan kata-kata hikmah. Okay, tak percaya boleh belajar kan, ataupun boleh kenal siapa Luqman Al-Hakim ni sebenarnya kan, dengan kata-kata hikmah yang diberi kepada anaknya. Okay, so apa yang dia kata pada anak dia, okay, wahai anakku, jika perut telah penuh, maksudnya jika kita makan terlalu banyak kan,
nescaya fikiran akan tidur. Okay, so otak kita ni akan tidur, tak berfungsi kan dengan baik. Hikmah akan tuli dan anggota-anggota badan akan lumpuh untuk beribadah. Okay, so bila seseorang tu kan yang masa belajar kan makan banyak-banyak, fikiran pun akan tidur. Maksudnya otak ni tak akan berfungsi dengan baik. Hikmah akan tuli, maksudnya dia kurang dengan hikmah. Anggota-anggota badan akan lumpuh untuk beribadah. Okay, sebab tu kita perlu kurangkan makan, betul tak? Kurangkan makan. Even Nabi SAW pun pesan apa? Kita kurangkan kita makan sebelum kita berhenti makan sebelum kenyang kan. Dan ingat tak, sunnah Rasulullah kita simpan kita punya perut dalam 3 bahagian. Yang pertama 1/3 untuk makanan, 1/3 lagi untuk air dan 1/3 lagi untuk bernafas. Okay, jangan kita penuhkan air dengan nasi dekat dalam perut kita kan, kemudian tak ada ruang dah bernafas. Okay, so sunnah yang Nabi SAW bagi ni dah cukup cantik dah. Right. Okay, kita tengok lagi. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, aku tidak pernah kenyang semenjak berusia 16 tahun kecuali sekali yang telah aku nyahkan dari diriku kerana kenyang memberatkan badan, mengeraskan hati, menghilangkan kecerdikan, mendatangkan rasa mengantuk dan melemahkan untuk beribadat. Okay, so Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pun berkata, okay, aku tidak pernah kenyang semenjak berusia 16 tahun. Penting tahu untuk kita tahu sejarah-sejarah imam-imam kita terdahulu kan, para tabi'in, para ulama, supaya kita boleh jadikan ia sebagai orang kata panduan hidup kita. Okay, siapa yang Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, okay, dia ni tak pernah kenyang semenjak berusia 16 tahun, okay, kecuali sekali yang telah aku nyahkan dari diriku kerana kenyang memberatkan badan. So apa dia kata, dia kurangkan makan sebab apa? Dia kata kenyang ni memberatkan badan, mengeraskan hati, menghilangkan kecerdikan, mendatangkan rasa mengantuk dan melemahkan untuk beribadat. Okay, so bila kita makan banyak, kita badan pun lesu kan, tak larat kan, itu akan mengurangkan kita punya tenaga badan untuk beribadah kepada Allah SWT. Okay, sebab ingat kita punya kita punya main point kan, kita punya point untuk kita hidup ni kan, untuk beribadah kepada Allah SWT. Okay, so insyaAllah dengan kita ikut sunnah Nabi SAW kan, kita start makan sebelum kita kenyang, dan insyaAllah kita boleh lakukan ibadat-ibadat kan yang tertentu. Right? Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, okay, so tadi Sahnun kan, ulama kita berkata kan, tabi'in, kita panggil tabi'in. Okay, yang ni pula Imam Syafi'i berkata kan mengenai kenyang kan. Yang seterusnya adalah Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, okay, Khulafa'ur Rashidin. Okay, Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, okay, so apa yang dia katakan tentang makan ni? Okay, iyyakum wal bitnata fit ta'ami wasyarab fa innaha mafsadatun lil jasad mawrathatun lil fashal maksalatun 'anis salah wa 'alaikum bil qasdi fihima fa innahu aslahu lil jasadi wa ab'adu 'anis saraf. Okay, wa inna Allahu la yubghidul habaras samin. Okay, so yang bermaksud, Waalaikumsalam, amin ya rabbal alamin. Okay, siapa yang Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, jauhilah sifat rakus pada makanan dan minuman. Okay, jangan rakus, jangan orang kata gelojo-gelojo kan terhadap makanan dan minuman. Kerana apa? Ia akan merosakkan badan, menyebabkan kegagalan dan malas untuk salat. So check balik kenapa kita
malas solat. Kenapa kita malas on time dengan solat? Sebab apa? Sebab kita makan banyak kan. Tak kisahlah badan kecil ke badan besar ke, tetap kan. Macam ada orang yang makan banyak badan dia naik, ada yang makan banyak badan dia stay sahaja kan. Tapi tak kisah badan dia, tak kata kat sini badan kecil atau badan besar, tapi tetap kalau kita makan banyak, kita penuhkan perut kita sampai kita kenyang sangat kan, sampai tak ada ruang dan bernafas kan, boleh menjadi asbab kenapa kita malas solat. Okay, so kita check balik kenapa kita malas solat. Sebab tu kalau kita pergi masjid, contoh kan, kita pergi masjid time Ramadan dulu kan, Ramadan dulu kita pergi masjid tu bertarawih kan. Kalau kita pergi bertarawih maghrib tu kan, mesti dia orang kata, mesti dia makan sekejap, maksudnya berbuka kan, berbuka makan kurma, kuih, minum air dan terus solat. Sebab dia tahu nanti kalau kita makan nasi dulu kan sebelum solat maghrib, kita akan jadi malas. Orang pun relax je makan kan, lepas tu dah tak fokus, tu dia akan lead juga kepada tu. Okay, alright. So apa lagi, Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, okay, jauhilah sifat rakus. Okay, ni dia pesan kepada kita, jauhilah sifat rakus, gelojoh kan pada makanan dan minuman, kerana ia akan merosakkan badan, okay, menyebabkan kegagalan dan malas untuk solat. Hendaklah kalian bersederhana pada kedua-duanya. Okay, maksudnya makan minum kita bersederhana, kerana ia baik untuk badan dan menjauhkan dari pembaziran. Okay, so kita tengok dah ada hikmah dekat sini kan, bila kita balance kan makan dan minum kan, ia baik untuk badan satu, dan ia akan mengelakkan pembaziran. Betul juga kan, kalau kita banyak makanan akan menyebabkan pembaziran. Okay, sebab it's common juga sebenarnya, macam selalu orang cakap kan, makanan yang sikit memang cepat habis, memang ramai pula yang nak kan. Cuba makanan yang banyak kan, terbuang, Allah Akbar kan. So kita jauhi sifat yang macam tu kan, sebab pembaziran adalah sifat syaitan, betul tak? Okay, sesungguhnya dia sambung lagi, sesungguhnya Allah amat benci kepada orang yang alim yang gemuk. Okay, wa innallahu la yubghidul habaras samin. Okay, sesungguhnya Allah amat benci kepada orang alim, maksudnya orang yang belajar yang gemuk. Okay, Sahal Ibn Abdullah Al-Tusturi rahimahullah ta'ala, ni adalah para ulama kita. Okay, apa yang dia katakan? Allah menjadikan di dalam kenyang kebodohan dan maksiat, dan di dalam lapar ilmu dan hikmah. Okay, senada kata-kata hikmah mereka. Okay, sebahagian ulama berkata, luka salam Cik Baby Bella. Okay, sebahagian ulama berkata, okay, apa yang ulama ni berkata mengenai sedikit makan dan kurang tidur. Okay, ya talibal ilm bashiri wara'a wahjurin naum wa turukis syaba'a dawim ala darsi la tufariqhu. Okay, fal ilmu bid-darsi qama wa irtafa'a. Okay, wahai penuntut ilmu, okay, ini adalah sebagian ulama kita berkata, okay, mereka buat susun ayat yang cantik kan, supaya kita dapat baca, best baca kan. So apa yang dia kata? Wahai penuntut ilmu, ya talibal ilm, wahai penuntut ilmu, bashiril wara'ah, berteruslah, okay, berterusanlah mengamalkan sifat wara'. Okay, wahjurin naum, jauhilah tidur, watrukis syab'ah, dan tinggalkanlah kekenyangan. Okay, ini ada pesanan mereka kepada kita ni. Okay, wahai penuntut ilmu, berterusanlah mengamalkan sifat wara', jauhilah tidur dan tinggalkanlah kekenyangan. Okay, dawim ala darsi la tufariqhu, berterusanlah mengkaji ilmu, janganlah kamu berpisah darinya. Okay, fal ilmu bidarsi qama wa ratafa'a. Okay, kerana ilmu itu dengan pengkajian akan bangkit dan berkembang. Okay, so Hana selalu mention banyak kali, Hana selalu ingatkan, tak kisah even dalam buku ni pun ada kata, tak kisah ilmu agama ataupun ilmu keduniaan yang kita belajar. Ilmu keduniaan tu bukanlah benda dunia, maksudnya benda, okay, ilmu keduniaan yang bermanfaat. Contoh, belajar masak, belajar menjahit,
Belajar apa? Tenun. Belajar memancing contohnya kan. Sebab tu juga kita memerlukan juga kita memerlukan nelayan, kita memerlukan penjahit baju, kita memerlukan tukang masak untuk menampungkan ekonomi dekat negara. Okay, so tu pun adalah juga dikira talibul ilm kan, penuntut ilmu. Okay, so apa lagi yang ulama kita katakan? Okay, berkata ulama, kenyang yang dianjurkan oleh syarak ialah makan yang meluruskan atau menguatkan tulang belakang untuk beramal dan bekerja. Okay, ni pun yang selalu para ustazah Hana kan, ustazah Hana selalu orang kata ingatkan Hana kan, kita makan ni setakat kita nak straightkan tulang belakang kita kan, nak teguhkan, nak kuatkan tulang belakang kita supaya kita boleh beramal, supaya kita boleh beribadah, supaya kita boleh bekerja, berjalan dengan baik. Okay, jangan kita makan sampai dah orang kata sampai dah tak boleh nak duduk tegak. Okay, jangan, elakkan begitu, insyaAllah. Okay, so apa lagi penuntut ilmu sebagai seorang pelajar, tak kisah ke mana pun kalian belajar. Okay, penuntut ilmu juga dituntut sentiasa bangun malam. Okay, ini merupakan suatu tuntutan yang berat kerana dengannya akan mendekatkan seseorang kepada Allah dan dengan itu mereka akan bertambah dekat dengan anugerahnya seperti ilmu dan kefahaman. Okay, contoh, anda tak sebelahkan ilmu agama ke apa, tapi contoh dia seorang okay, contoh dia belajar contoh dia ambil course apa course science maybe kan, dia ambil course science ataupun fizik dan sebagainya kan. Okay, contoh dia okay, so dekat sini itulah apa, penuntut ilmu juga dituntut sentiasa bangun malam kan. Banyak manfaat yang kita dapat kan semasa pertengahan malam tu. Kita boleh tahajud, bila kita belajar suasana yang lebih tenang, memang ngantuk tapi itu adalah yang paling yang dituntut kan. Maksudnya bila para ulama kita cakap macam tu je, maksudnya ia masa yang sangat baik kan. Lagi apa lagi tadi ditulis, satu tuntutan yang berat kerana dengannya akan mendekatkan seseorang kepada Allah kan. So contoh kita belajar sains kan. Okay, contoh kita belajar sains. So bila kita belajar tengah malam kan, kita boleh dapat muhasabah. Contoh kita dapat muhasabah, kita dapat muraqabah kan. Sebab sebelum datangnya sains tu, agama sendiri dah ada perkara tersebut, betul tak? Okay, so kita boleh tambahkan kefahaman kita kan. Sebenarnya yang semua ni sebenarnya dah ada dah kan. Sains baru mengkaji. Contohnya kan, tu adalah satu poin yang boleh mendekatkan diri kita dengan Allah kan. Berkata Al-Alamah Tashkubarizadah rahimallahu ta'ala di dalam Miftah Al-Sa'adah wa Misbah Al-Siyadah. Okay, ini adalah seorang imam, dia berkata dalam kitab dia. Ingat tak anda cakap dan semalam Hana ada share para ulama ni mereka selalu mengkaji kitab, mereka selalu tulis kitab. So dekat dalam kitab mereka gunakan juga untuk rujukan mereka. Okay, so Alamah Tashkubarizadah rahimahullah ta'ala dikata dalam kitab dia, Muhammad ibnu Al-Hasan Al-Shaybani Al-Kufi Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, Al-Imam Faqih Al-Mushtahi Al-Muhaddith, murid Imam Abi Hanifah rahimahullah ta'ala. Okay, dia tidak tidur malam. Okay, so Muhammad ibnu Al-Hasan Al-Shaybani Al-Kufi Al-Baghdadi, dia ni tak tidur malam. Okay, beliau meletakkan kitab di sisinya. Apabila beliau berasa jemu dengan satu jenis kitab, maka beliau akan meneliti kitab yang lain. Beliau menghilangkan mengantuk dengan air. Beliau berkata, sesungguhnya tidur itu daripada kepanasan. Macam tu sekali kita punya para ulama dahulu nilai macam mana macam mana mereka nak kurangkan tidur kan, macam mana mereka nak stay selalu awake untuk belajar kan, untuk mereka beri manfaat kepada umat zaman ni kan. Sebab tu kita kena hargai mereka.
Okay, sebab tu macam mana nak cara hargai mereka? Sebab mereka dah tak ada sekarang kan, dah dah meninggal dunia. So macam mana kita nak manfaatkan mereka, macam mana kita nak hormat mereka adalah dengan cara tahu kisah mereka kan. So bila kita belajar tentang mereka, kita bacakan Al-Fatihah buat mereka, kita ikut apa yang mereka kata. So itu cara untuk kita berterima kasih kepada mereka. Okay, so Abdul Aziz Ibnu Abi Daud rahimahullah ta'ala, apabila disediakan tilam untuknya, beliau akan meletakkan tangannya di atas tilam tersebut dan berkata okay, ni subhanallah, sangat best. Okay, so Abdul Aziz Ibnu Abi Daud rahimahullah ta'ala kan, apabila seseorang datang kepada dia ni untuk dia dan sediakan tilam untuk dia kan, orang datang dekat dia, orang sediakan tilam untuk dia, so apa yang dia kata? Kalau kita terus terjun, betul tak? So apa yang Abdul Aziz Ibn Abu Daud rahimahullah ta'ala ni buat, dia letak tangan dia dekat atas tilam tersebut. Dia kata, alangkah lembutnya engkau, tetapi tilam syurga lebih lembut daripada engkau. Okay, kemudian dia pun bangun salat sehingga fajar. Okay, so kita ni apa, tak kisahlah tilam lembut ke tak lembut ke, tidur atas kursi ke, kat sofa ke, kat atas lantai ke, situ je kita boleh tidur, betul tak? Okay, tapi para ulama tengok dia kata apa, alangkah lembutnya engkau, tapi tilam syurga ni lebih lembut daripada engkau kan. Terus bangun solat, tak tidur-tidur. Okay, kita dekat atas mana pun jadi, betul tak? Okay, Bishr Al-Hafi, Abu Hanifah, Yazid Al-Ruqashi, Malik ibn Dinar, Sufyan Al-Thawri dan Ibrahim ibn Hadam radhiyallahu anhum. Okay, bangun sepanjang malam selama-lamanya sehingga mereka wafat. Okay, Bishr Al-Hafi rahimahullah ta'ala pernah sekali dikatakan kepadanya. Okay, so ada seorang datang kepada Bishr Al-Hafi rahimahullah ta'ala. So dia kata apa? Dia kata dekat Bishr ni, berehatlah pada waktu malam walau seketika. Kemudian Bishr Al-Hafi ni jawab, sesungguhnya Rasulullah SAW sentiasa bangun malam sehingga bengkak-bengkak kakinya dan menitiskan darah, walaupun Allah telah mengampunkan dosa-dosanya yang terdahulu dan terkemudian. Maka bagaimana pula aku boleh tidur sedangkan aku tidak mengetahui sama ada Allah mengampunkan dosaku ataupun tidak. Okay, so tengok salah satu sifat baik ulama ni kan, apa-apa sahaja yang mereka lakukan, mereka relate juga dengan Nabi SAW kan. Contoh macam ni kan, contoh macam kisah ni kan, seseorang suruh Bishr Al-Hafi ni rehat pada waktu malam, kemudian dia jawab, Rasulullah pun sentiasa bangun malam sampai kaki dia bengkak-bengkak kan. Bengkak-bengkak sebab selalu melakukan solat. Okay, sebab selalu melakukan solat, kaki Nabi SAW ni bengkak, nak tunjukkan betapa kerapnya lah Nabi SAW beribadah, selalu solat kan. Okay, so dia kata apa, even Nabi SAW yang maksum tu, yang tak berdosa, yang for sure confirm Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa dia pun, dia still bangun malam, dia still bertaubat, dia still bersyukur kepada Allah kan. So dia kata, apa lagi aku ni yang tak tahu Allah Ta'ala ampunkan tak dosa aku ni. So dia relate dengan apa yang Nabi SAW lakukan, okay, dan sebagainya. Okay, so ni adalah satu sifat yang kita semua perlu lakukan. Okay, so setiap kali apa yang kita lakukan, contoh kan, okay, selalu kan, Hana rasa setiap kali Hana buat live kan, dalam seminggu tu mesti ada 2-3 kali orang katanya, Hana macam mana nak sentiasa istiqamah kan, macam mana nak sentiasa istiqamah dengan amalan kan. Okay, so selalu Hana jawab apa? Jawab kan, ada doa dia, Allahumma rzuqna bil istiqamah kan, ya Allah kurniakanlah aku istiqamah kan. Tetapi kalau kita berdoa tanpa usaha pun tak guna, betul tak? So apa lagi satu point yang boleh Hana sebut dekat sini adalah setiap perkara yang kita nak lakukan. Contoh kan, contoh setiap perkara yang kita nak lakukan, contoh kita nak marah kan, kita nak marah, kita fikir kejap, Nabi SAW buat tak apa yang aku buat ni. Maksudnya contohlah kita marah sebab
ada orang tegur kita macam ni kan. Tegur kita, orang tegur kita perkara yang kita tak suka, orang yang tegur kita kan. So kita fikir balik, Nabi SAW marah tak kalau orang masalah bibik? Tak apa. Okay, so bila kita fikir macam tu, contoh okay, apa tadi, orang, okay, bila kita buat satu perkara ni, contoh kita nak marah kan tadi, kita nak marah, lepas tu kita fikir kejap, okay, Nabi SAW marah tak kalau orang buat begini, ataupun Nabi SAW just jalan saja. So kita fikir, okay, betul tak apa yang Nabi SAW buat, apa yang aku nak buat ni sama tak dengan apa yang Nabi SAW pernah buat kan. Contoh kita nak, okay, just take a simple example lah. Contoh kita nak minum, okay, Nabi SAW minum tak berdiri. Okay, ada di few situasi kan, kalau kita belajar hadis kan, ada few situasi Nabi SAW minum air sambil berdiri. Contohnya air Zam-Zam. Okay, contoh kita nak makan, Nabi SAW makan tak cara macam ni. Ataupun contoh kita nak makan banyak, kita fikir balik, Nabi SAW makan tak banyak. So kita akan selalu ingat benda tu. Maksudnya kita ingat, kita apa orang kata, bandingkan diri kita dengan macam mana Nabi SAW lakukan perkara tersebut kan. Sebab apa-apa yang kita relate dengan Nabi SAW always terbaik kan. Apa-apa yang kita relate dengan Nabi SAW adalah always terbaik. Okay, right. So Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, ma taraka ahadun qiyama laylatin illa bidhanbin aznabah tafaqadu nufusakum kulla laylatin indal ghurub wa tubu ila rabbikum litaqumul lail. Tidak seorang pun meninggalkan bangun malam melainkan kerana dosa yang telah dilakukannya. Hisablah diri kamu pada setiap malam ketika matahari tenggelam dan bertaubatlah kepada Tuhan kamu untuk bangun malam. Okay, so dekat sini Hasan Al-Basri, okay, seorang ulama yang sangat terkenal juga. Okay, Hasan Al-Basri ni, kalau kita kenal, ya Allah, kejap kursi ni berjalan-jalan. Alright. Okay, so Hasan Al-Basri dia kata apa? Tidak seorang pun meninggalkan bangun malam melainkan kerana dosa yang telah dilakukan. Okay, so this is common lah, maksudnya semua orang melakukan dosa kan. Kullu bani adamun khata'un. Setiap Bani Adam tu akan membuat dosa. Okay. Okay, so dia kata hisablah diri kamu pada setiap malam ketika matahari tenggelam. Okay, maksudnya pada waktu malam lah kan matahari tenggelam, dan bertaubatlah pada Tuhan untuk bangun malam. Okay, so sebahagian ulama pula berkata, innama yathqulu qiyamul laili ala man athqalathu khataya. Okay, so apa yang kebanyakan ulama juga berkata, sesungguhnya bangun malam menjadi berat bagi orang yang berat dosa kesalahannya. Okay, subhanallah. Okay, dekat sini sangat logik kan, kata-kata para ulama kan, sesungguhnya bangun malam menjadi berat bagi orang yang berat dosa kesalahannya. Okay, so apa lagi yang para ulama kita katakan? Okay, so Abu Al-Ahwas rahimahullah ta'ala, Waalaikumsalam. Okay, Abu Al-Ahwas rahimahullah ta'ala berkata, aku mengenali ulama dan ahli ibadah tidak tidur malam. Okay, so Abu Al-Ahwas malam. Okay, apabila aku mengelilingi rumah atau masjid pada waktu malam, aku mendengar suara mereka merintih seperti suara dengungan lebah. So merintih maksudnya mereka menangis lah kan. Setiap kali Abu Al-Ahwas ni jalan mengelilingi rumah ataupun dia pergi ke masjid pada waktu malam, dia dengar suara yang merintih-rintih, yang menangis kan. Tetapi umat pada zaman ini tidak menghiraukan itu semua. Malah mereka berasa aman dari apa yang amat dibimbangi dan ditakuti oleh salafus saleh. So apa yang dikatakan,
Abu Al-Ahwas rahimahullah ta'ala ni, dia kata umat pada zaman ni tak hiraukan semua tu kan, tak hiraukan apa macam mana yang ahli ibadah dan ulama buat pada masa dahulu kan, tak tidur malam, menangis, merintih-rintih, ingatkan dosa mereka. Tapi tak sama pada zaman umat pada zaman ni, sebab kita tak hiraukan kan perkara-perkara yang mereka hiraukan dahulu. Okay, so insyaAllah ta'ala terima semua taubat kita. Kita amalkan segala amalan yang salafus salih kita lakukan, yang para ulama kita lakukan. Okay, sebab apa yang mereka lakukan itulah yang paling terdekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, so insyaAllah nak stop sini dulu, dan lagi 2 minit Aisyah akan live pula. Okay, so insyaAllah, dan segala kekurangan adalah daripada Hana sendiri, dan segala yang baik hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Taala pilih kita, dan Allah Taala berikan kekuatan untuk kita amalkan segala yang Hana dahsyat pada hari ini, insyaAllah. Okay, so subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama. Bagus ya Jafar, selalu mendoakan. Okay, assalamualaikum.